Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadis yang ke 181 di sini. Ya, 181 itu bab dalam kitab puasa, iaitu puasa pada waktu musafir. Musafir mana kita keluar musafir lah, kan? Mana pada puasa pada masa musafir. Hadis yang ke 181 an Aisyah anna Hamzah ibn Amr al-Aslami qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam sumu fi safar wa kana kathira as-siyam faqala in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, sungguhnya Hamzah bin Amr al-Aslami, dia ni satu orang yang sahabat Nabi yang kuat puasa. Hamzah bin Amr al-Aslami ni dia satu orang yang kuat puasa, dia suka puasa. Jadi dia yang bertanya. Dia yang bertanya soalan ini. Orang yang kuat puasa. Dia bertanya, adakah patut aku puasa ketika musafir? Wa kana kathiras siyam, dia ni satu orang yang banyak puasa. Faqal, lalu berkatanya Nabi SAW, in syi'ta, sekiranya kamu ingin, fasum, maka puasalah. Wa in syi'ta, jika kamu ingin, fa'aftir, maka boleh je kamu tak puasa. Melalui hadis ini, secara jelas nak beritahu, walaupun satu orang itu kuat puasa dia, mana orang yang sangat tahan lasak untuk puasa, sekalipun, ketika musafir, dianjurkan kepada dia membuat pilihan lah. Tapi pilihan yang paling afdal adalah tidak puasa. Pilihan yang afdal adalah tidak puasa. Kerana Nabi SAW sendiri pun, ada Nabi SAW puasa, kita akan jumpa hadis yang mana Nabi ada yang puasa. Tetapi yang banyaknya Nabi SAW menyatakan adalah tidak puasa. Dan berita daripada sahabat pun Nabi SAW tidak puasa ketika musafir. Dan musafir tak kira sama ada musafir kerana jihad fisabilillah, ataupun musafir atas tujuan agama ke yang lain, ataupun musafir atas apa sebab sekalipun. Cuma di kalangan ulama ada juga memilih kalau atas asbab benda dunia, maka dunia ataupun hiburan lah, bentuk hiburan, ataupun benda yang sia-sia, benda-benda yang lara, maka tidak ada rukhsah bagi dia, bagi orang yang buat itu perkara dunia yang tidak berbentuk lara, tapi benda dunia lah, tapi tidak bentuk lara, contoh macam berniaga, bermusafir jenis niaga, ataupun yang jenis bersilaturrahim, ini yang ada kaitan dengan syariat, maka hukum bagi dia ni adanya rukhsah untuk dia tidak puasa. Mana kalau kesimpulannya adalah orang yang bermusafir itu yang bermaksiat, adakah hukum ke atasnya bolehnya dia mendapat rukhsah ini? Maka ada pendapat di kalangan ulama memilih kata orang yang bermaksiat tidak mendapatnya rukhsah ini. Tetapi secara amnya hadis, itu pendapat ulama lah. Secara amnya hadis memberitahu sekiranya kita ingin, kita boleh puasa, sekiranya kita ingin, kita boleh tidak puasa. Kerana benda syariat ini tak kira lah. Mana bagi orang yang ada masalah nak buat maksiat lah, nak buat benda-benda yang jahat, benda-benda yang berdosa, benda-benda yang mungkar, contohnya nak pergi mencuri, maka nak pergi mencuri itu contohnya dia nak musafir, pergilah ke satu tempat untuk mencuri. Maka bila ditanya pada ulama, sudah tentu dah ulama akan kata, dia ni nak dapat rukhsah apa? Solat pun dia kena solat penuh. Solat pun dia kena solat penuh. Puasa pun dia wajib puasa. Kalau bulan Ramadan dia wajib puasa macam biasa.
Cuma pendapat ini itu hanyalah pendapat lah, tapi secara amnya adalah tak kira lah perkara yang dia musafir itu maksiat ataupun tidak, benda yang berkaitan dengan agama ataupun tidak, tak kira. Maka hukum amnya bolehnya dia puasa, bolehnya dia tidak puasa, dan afdalnya dia tidak puasa lah. Afdalnya dia tidak puasa. Cuma pendapat ulama tu gitulah. Benda bila tanya soalan, saya ni nak gicuri. Soalan nak tanya, boleh ke tidak saya nak solat jamak qasar? Contohnya. Saya nak mencuri, saya nak jamak qasar. Lepas tu, boleh Ramadan. Boleh ke tidak saya nak nak tak puasa lah. Maka bila ditanya soalan ni, ulama mana-mana pun, kalau tanya saya pun saya kata tak boleh lah. Mana boleh. Ya, secara sebab dia, kalau kita kata boleh, seolah-olah kita menganjurkan tak apalah benda tu. Seolah-olah gitu. Tapi sini atas dasar kita bagi jawapan secara umumnya. Sebab kadang-kadang tetap juga perkara-perkara yang salah itu kita abaikan secara berasingan. Contohnya orang itu berzina. Berzina. Tapi janganlah pula kita kata orang berzina tapi solat. Solat masalah lain. Lepas tu berzina mesti kena mandi wajib. Mandi wajib. Hukum mandi wajib kena mandilah. Yang kena wudu. Ya, mana kita buat secara berasingan. Kan? Mana kalau satu orang itu membuat kesalahan, kan? Maka bukanlah kesalahan dia itu menyebabkan jadi tak sahnya solat dia, tak sahnya puasa dia. Itu hukum yang berasingan. Maka dari segi sah adalah sah, tetapi dari segi hukum fadilat tak dapatlah kepada dia. Sebab dia buat dosa. Kan? Bulan Ramadan tak semesti mencuri. Tak mestinya dia musafir pergi mencuri ke mana ke, tak semestinya itu. Dia bercakap bohong di siang hari Ramadan pun tak bagus. Kan? Benda-benda itu akan jadi orang panggil kurus puasa dia lah. Kan? Akan jadi kurusnya puasa dia, mana kurangnya pahala dia. Jadi sia-sianya pahala puasa dia kerana dia tidak jaga lidah dia, masih lagi menyebut perkataan-perkataan mencarut ke apa di siang hari Ramadan, banyak mengumpat ke, banyak menyebut perkataan-perkataan yang menyakiti orang lain ke apa, tak kira lah. Jadi itu juga kira-kira kalau ditanya sah ke tidak orang ini puasa. Kalau ditanya memanglah ulama akan kata sah. Jadi kalau nak beritahu tentang bagus ke tidaknya perbuatan dia tu, memang tak bagus lah. Ya, tak bagus lah. Kamu jenis puasa macam mana? Dah lah puasa buat benda dosa. Sepatutnya kamu puasa dengan jagalah semua benda ni. Kira-kira memanglah itu yang terbaik. Tapi kita ni kadang-kadang nasihat kepada manusia ni gitulah. Ada orang ni dia boleh terima sekerat-sekerat lah. Separuh nasihat kita dia boleh terima, separuh lagi dia tak boleh terima. Maka dalam perkara ini kita kalau bab ruksah kita kata ruksah lah. Kalau musafir kita kata musafir lah. Ada ruksah sebagai musafir. Mana tahu dengan adanya dia dapat ruksah itu, dengan kita bagi kelonggaran pada dia benda-benda gitu, maka contohnya sebelum dia mencuri, contohlah sebelum daripada dia mencuri, dia pun solat. Maka dengan solat dia tu mana tahu, mana boleh jadi selepas dia solat tu dia tak jadi mencuri. Selepas dia solat itu dia tak jadi melakukan apa saja maksiat. Maka sebab tu kadang-kadang kita nak larang satu benda, kita nak sekap benda tu kadang-kadang menyebabkan orang tu akan jadi tinggal terus agama. Maka yang kata nak buat benda-benda hiburan ke benda lara ke, itu ikut itu masalah demo lah. Cuma kalau solat, demo kena jaga. Demo kena jaga solat demo. Kan? Jangan tinggalkan solat. Kan? Maka kalau dia nak buat benda maksiat pun, boleh jadi kerana perbuatan tu dia sentiasa jaga solat dia, maka dengan itu akan dapatnya mengelak diri dia daripada melakukan kemungkaran itu. Mula-mula mungkinlah solat dia biasa-biasa, tapi bila dia solat yang sebenar, kan? Bila dia solat yang betul-betul ikhlas, kan? Bila dia solat betul-betul sempurna, maka solat yang sempurna itu dapat mencegah kemungkaran. Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat itu dapat mencegah kemungkaran, mencegah benda-benda fahsya
dosa-dosa yang besar dan juga dapat mencegah segala jenis bentuk kemungkaran. Maka sini kalau orang yang musafir itu tak kira lah dia musafir atas dasar maksiat ke ataupun tidak. Kalau tanya kita akan beritahu hukum dia. Kalau tanya sah, memanglah sah. Tapi dari segi fadilat dia, kamu nak dapat fadilat apa? Kamu puasa tu kenapa sebenarnya ni? Ya. Untuk dapat juga kau fadilat. Kalau kamu tak nak pada fadilat tu, maka kamu tak dapat ganjaran yang besar lah. Contohnya bulan Ramadan kan? Macam dalam hadis ada beritahu, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzamb. Yang mana dalam hadis tu riwayat Bukhari ada kan. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan dengan keimanan, wa ihtisaban dengan mengharap pada ganjaran pahala. Jadi kamu yang puasa jadi mencuri ini mengharap pada pahala kau. Kalau kamu tak mengharap, kalau kamu mencuri tentu dah kamu tidak mengharap pada pahala. Kamu ambil kesempatan pula nak tipu orang, nak membuat naya pada orang di bulan Ramadan, maka sudah tentu kamu tidak akan dapat fadilat ini. Maka kamu puasa ni fadilat apa yang kamu dapat? Fadilat mencuri ke kan? Maka tak akan dapatnya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan diampuni dosa dia yang telah lampau. Maka orang ni masih lagi buat dosa apa semua sekali. Maka itu sebenarnya dia buat tidak ada keimanan kan. Siapa yang buat benda mencuri? Dalam hadis dahulu bahawa mukmin tidaknya satu orang itu mencuri yang mana dia itu beriman. Tidak ada orang yang mencuri yang ketika dia mencuri itu dia beriman. Sebab ketika dia mencuri dia tidak ada iman. Begitu juga orang yang berbuat maksiat, orang yang berbuat maksiat ketika dia berbuat maksiat itu dia tidak ada iman ketika itu. Jadi bila kita cakap pasal fadilat, maka kamu tak boleh buatlah benda tu. Kalau kamu tanya pasal rukhsah, sah ke tidaknya puasa, tak puasa kamu tu, tanya sah ke tidak, maka hukumnya sah lah. Benda tu tak menjadi salah lah. Perbuatan kamu kerana ikutnya kaedah-kaedah dia iaitu kaedah musafir. Maka sini masuk dalam perkara khilafiyah di dalam pendapat ulama lah. Kerana apa? Bila orang itu buat maksiat, adakah bolehnya rukhsah? Ini satu perkara yang susah untuk diberi jawapan. Ini perkara susah nak beri jawapan. Soalan yang mudah tu dah tentu ulama akan kata tak boleh rukhsah. Cuma kita ambil pada ayat umum. Bila sebut kata ayat umum, maka sini adanya rukhsah walaupun dia keadaan macam mana sekalipun. Maka lebih-lebih lagi lah kalau ada soalan yang tanya itu, saya daripada Kelantan nak pergi Shah Alam, dia kata. Nak pergi Shah Alam nak tengok bola. Adakah bolehnya saya jamak qasar? Itu soalan yang tanya. Maka dijawab oleh sebahagian ulama kata tak sah. Tak bolehnya dia jamak qasar. Kerana perbuatan dia adalah musafir atas dasar nak melakukan perkara yang lara, benda yang lara. Lara ni mana buat benda yang tak ingat dunia, tak ingat agama apa dah, mana fikir pasal hiburan. Mana dia buat tu atas dasar hiburan. Maka orang yang gini tak dapat rukhsah untuk jamak qasar ketika bermusafir. Bagi sebahagian pendapat ulama. Sebab tu ada fatwa tu. Jadi saya pula nak sentuhnya, kalau setakat bola, lagilah tak apa. Kalau setakat bola, lagilah tak apa, kerana nak pergi tengok bola tak semestinya satu orang tu tak solat. Tak semestinya orang tu duduk di stadium, tak solat di stadium. Kan? Tak semestinya, walaupun ada je yang pergi stadium tu yang tak solat. Pun ada. Kan? Jadi kita tak boleh nak hukum pukul rata kan. Yang mana pukul rata semua orang yang pergi tengok bola tu orang yang tak solat. Kan? Yang mana nak masuk tengok bola tu kadang-kadang kena korban masa maghrib tu kan. Maka kalau di tempat kita dah ada disediakan tempat-tempat untuk solat sebenarnya kalinya. Jadi kalau tak ada ruang sangat pun kita ada ruang dekat-dekat dengan kita tu, boleh je nak solat mana-mana. Kalau orang tu yang betul-betul nak solat kan. Kalau tidak solat atas padai bola tu lah, payah. Semua sekali tu buat solat situ secara berjemaah ke apa. Kan? Hak mana orang Islam kan. Maka atas dasar tengok bola, lagilah tak apa. Yang saya sentuh tadi adalah masalah
orang yang nak buat maksiat, macam mana hukum dia. Jadi jangan kita samakan nak kita tengok bola itu dengan maksiat pula. Gitulah. Lepas tu kalau nak pergi jalan-jalan, nak pergi jalan-jalan, adakah dapatnya rukhsah? Ya, dapatnya rukhsah juga. Mana satu orang tu nak melancong, contoh nak melancong Amerika. Dia nak melancong Amerika, dia dapat rukhsah ke tidak? Dia dapat rukhsah juga walaupun dia nak pergi tu hanya nak suka-suka je. Dan dalam pada dia duk suka-suka tu mungkin dia nak buat maksiat juga. Itu ikut dia lah. Itu masalah dia. Ya. Maka kalau dia buat dosa, dia akan tangguh lah. Dosa yang dia buat salah itu. Ya. Itu dia kena tangguh. Itu tangguh sendiri lah. Tapi benda rukhsah kita tetap memberitahu adanya rukhsah. Tapi biasalah. Sekiranya kamu ini orang yang solat tapi masih lagi buat maksiat, maka solat kamu ni jenis macam mana sebenarnya? Maka masih lagi perlu diperbaiki solat kamu itu. Begitu juga dengan puasa. Puasa kamu tu perlu diperbaiki lagi. Dan di sini juga termasuk dalam perkara hubungan suami isteri. Hubungan suami isteri, walaupun dalam keadaan musafir, ada soalan yang ditanya, mana adakah bolehnya dah dia dapat rukhsah makan minum, adakah dibolehkan kepada dia berhubung badan dengan isteri dia, suami isteri, macam mana hubungan suami isteri, adakah dibolehkan? Maka hukum sini pun sama juga, iaitu bolehnya pada waktu siang hari di bulan Ramadan dia berhubung badan dengan pasangan suami isteri ini, boleh. Sekiranya dia sudah mendapatnya rukhsah inilah, rukhsah musafir. Bila dia makan minum pun dapat, maka dia boleh je bersetubuh pada waktu siang hari di bulan Ramadan tanpa adanya perlu dibayar secara dibayar kifarah seperti mana hadis yang sebelum pada ini. Kerana ini hukum bagi orang yang ada rukhsah. Orang yang ada kelonggaran, keringanan daripada Allah Ta'ala. Orang yang gini dibenarkan. Dan lafaz hadis ini seolah-olah memberi pilihan. Tak menyebut tentang afdal ke tidak, yang mana satu afdal. Yang mana satu afdal, kita tengok hadis-hadis yang selepas pada ni lah. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala kunna nusafir ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam yu'id as-shaim 'ala al-muftir wal muftir 'ala as-shaim. Hadis yang ke-182 daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, kami selalu bermusafir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika musafir itu tidak ada orang yang puasa, tak ada sekali pun orang yang puasa mengutuk orang yang tak puasa. Walal muftir, dan orang yang tak puasa pula tak mengutuk orang yang puasa. Mana dua-dua tak ada mengkeji ke, mempelekek, dia ni susah sikit nak buka puasa dah. Tak ada pun orang kata gitu. Tak ada satu orang pun kata gitu. Lepas tu yang ni pula, dia ni tak nak rukhsah ke apa ni? Oh, macam sombong pula. Sepatutnya boleh je rukhsah. Boleh je dia tak puasa, nak puasa juga. Ikutlah, nak puasa sangat. Tak ada yang kata gitu. Semua senyap. Yang tak puasa, tak puasa. Yang nak puasa, puasa. Dan tak ada siapa pun mencela satu sama lain. Tak ada. Maka ini keadaan para sahabat. Keadaan para sahabat yang mana ketika di zaman Nabi SAW, ketika musafir. Dan musafir ini bukan sekali musafir, yang banyak kali. Tidak ada pun satu orang yang mencela satu orang yang lain. Mempelekehkan satu orang yang lain kerana orang lain tu puasa ataupun kerana orang lain tu tak puasa. Tak ada satu pun yang mempelekeh. Mana benda ni boleh je orang tu nak puasa, puasalah. Kalau kamu rasa kamu nak puasa juga, silakan. Sebab puasa ni ikut pilihan lah. Kalau kamu nak qada, maka silalah. Silalah apa ni. Kalau kamu nak qada nanti, silalah. Kalau kamu biasa je nak puasa selain pada bulan Ramadan, kan? Kadang-kadang bila orang tu terpaksa tak puasa pada bulan Ramadan, maka dengan sendirinya di bulan selain pada bulan Ramadan dia mesti kena puasa. Maka kalau dia yang jenis malas puasa, di bulan yang selain pada bulan Ramadan wajib bagi dia memilih mana-mana waktu itu untuk puasa.
kan? Mana dia kena puasa juga. Maka dia dapat menghidupkan puasa itu pada bulan yang selain pada bulan Ramadan, maka tak ada masalah pun. Dan dalam ayat Quran lagilah jelas, kan? Man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kan? Barang siapa yang di kalangan kamu yang sakit boleh je qada puasa pada waktu lain. Kan? Dan barang siapa yang bermusafir, maka dia qada pada waktu yang lain. Kan? Itu tidak mengapa. Maka sini nak beritahu, tidak puasa pada ketika musafir itu bolehlah. Boleh tidak puasa pada ketika musafir. Dan sini juga Nabi SAW menetapkan, mana walaupun Nabi tahu perkara itu, Nabi tak ada larang, tak ada apa. Ya. Ini dia panggil ikrar daripada Nabi. Mana penetapan hukum daripada Nabi, yang mana Nabi mengesahkan bahawasanya tak apa, tak puasa. Tak apa, puasa. Hadis yang seterusnya, hadis yang ke-183, an Abi Darda radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan fi harin syadidin hatta in kana ahaduna la yadaw yadahu ala ra'sihi min shiddatil har wa ma fina sha'imun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah ibn Rawahah. Daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, dia berkata, kami keluar bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Pada ketika itu musim panas sangat. Musim panas sangat. Sehingga kan ada di kalangan kami meletakkan tangan dia di atas kepala dia kerana sangatnya panas. Dan tidak ada di kalangan kami yang puasa ketika itu melainkan Rasulullah SAW dan satu orang lagi Abdullah ibn Rawaha. Yang lain semua tak puasa. Mana melalui hadis Abu Darda ini. Hadis yang seterusnya, hadis yang ke-184. An Jabir ibn Abdullah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fara'a zihaman wa rajulan qad zullila alaihi faqala ma hadha qalu sha'im qala laisa minal birri as-siyamu fi safar wa fi lafzin li Muslim alaikum bi rukhsatillah allati rakhkhasa lakum. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah SAW ketika dia berada di dalam musafir, dia keluar musafir, lalu dia melihatnya ada segelompolan orang yang berkumpul, dan adanya satu orang yang dipayungi dia, Faqal, lalu berkatanya Nabi SAW, kenapa ni? Mahada, kenapa ni? Qalu, mereka kata, Sha'im, dia ni puasa. Mana letih lah dia tu, puasa letih. Kerana kena ada orang yang payung dia, panah. Qala, katanya Nabi SAW, laisa minal birri, tidak mendapat kebaikan. As-siyamu fis safar, puasa ketika musafir. Tidak bentuk mendapat ganjaran kebaikan. Tidak mendapat ganjaran kebaikan puasa ketika musafir. Hanya saja untuk dia tak perlu qada di waktu yang lain saja, untuk sahnya puasa dia. Tapi bila tanya, hadis ni nak beritahu afdal adalah ambil rukhsah. Sebab tu lafaz yang Muslim lebih jelas. Wa fi lafzin li Muslim, lafaz Muslim ada sebut alaikum bi rukhsatillah. Kewajipan kamu adalah mengambil rukhsah Allah Taala allati rakhkhasa lakum, yang Allah Taala rukhsahkan itu. Kan? Yang Allah Ta'ala rukhsahkan itu terhadap kamu, maka ambillah rukhsah. Jangan pula kita memaksa diri sampai kena ada orang lain khadam kita pula lah nak suruh khidmat untuk kita kerana kita puasa. Tak perlu sampai tahap tu. Dan tak perlu sampai kitanya terlampau lapar sangat, terlampau dahaga sangat kerana susahnya ketika musafir itu. Maka melalui hadis ini nak beritahu afdal adalah tak puasa ketika musafir. Mana kalau siapa-siapa yang balik kampung kan, kalau lah macam biasalah, tak ada PKP ni, orang boleh balik kampung kan. Kalau boleh balik kampung, mana kalau balik kampung tu kan dalam kereta, kadang-kadang dalam kereta, dalam van ke apa ke, kita nak balik tu musafir kadang jauh juga, 7-8 jam juga kan. Kena pula
musim-musim nak dekat raya lagi lah jam kan, yang sepatut 7-8 jam jadi belah-belah jam kan, sampai 20 jam pun ada kan. Maka yang ini lagi-lagi lah utama untuk dia mendapat rukhsah, kerana sukar kesusahannya dia menghadapi musafir itu. Dan musafir tak semestinya dia tu susah ke ataupun tidak ke. Bila dia dalam keadaan musafir, maka diberinya pilihan kepada dia mengambil rukhsah ini. Dan Nabi SAW menganjurkan ambil rukhsah, maka ini isyarat kepada afdal. Menganjur pada ambilnya rukhsah, ini nak beritahu afdal. Bila tanya yang mana kebaikan, puasa ataupun tidak puasa, Nabi dah beritahu daripada ayat ni, puasanya tidak kebaikan. Puasa pada ketika musafir itu tidak kebaikan. Yang kebaikan adalah tidak puasa. Lepas tu soalan yang Nabi puasa tu macam mana? Yang Nabi puasa tu bukan atas dasar yang kebaikan ini. Kalau atas dasar kebaikan, atas dasar afdal, benda lain. Tapi Nabi SAW buat tu atas dasar macam sah lah, untuk sahnya hukum puasa dia. Dan sudah tentulah mendapat fadilat-fadilat dia. Benda yang baik tentulah baik. Puasa tu benda yang baik. Ya, memang memang benda yang baik. Tetapi ketika musafir, kalau tanya yang mana lebih baik, yang lebih baik, sebab tu guna afdal. Yang afdal adalah tidak puasa. Jadi perbuatan Nabi yang puasa itu adalah haruslah. Mana harus? Ya, dia nak puasa harus. Kan? Dan daripada hadis yang sebelum pada ni, nak beritahu ada pilihan. Boleh je puasa, boleh je tak puasa. Mana tak ada boleh siapa kata yang mana baik, yang mana tak baik. Kan? Soalan-soalan gitu. Tapi kalau lafaz hadis ini pula memberi perkhususan yang baik adalah tidak puasa. Maka kerana hadis yang bercanggah-canggah gini, maka berlakunya khilaf ulama. Maka khilaf ulama tentang puasa bulan Ramadan ketika musafir. Yang keras di kalangan ulama salaf dulu seperti tabi'in Az-Zuhri, Nakhai, mereka berpendapat kata puasa ketika musafir tidak sah. Pendapat yang paling keras ni. Pendapat yang paling keras di kalangan tabi'in. Tabi'in tua saja ni. Yang mana mereka berpendapat kata tidak sah puasa ketika musafir. Tapi pendapat dia ni nampak bercanggah dengan hadis ni. Bukanlah kerana dia tak tahu hadis. Tetapi atas dasar masalah lah ni. Dia bagi jawapan gini. Dan ini yang seperti mana yang diriwayatkan daripada Abdurrahman bin Auf, Abi Hurairah, Ibnu Umar, dan juga mazhab Zahiriyah lah yang berpendapat sebeginilah pendapat dia. Tetapi pendapat jumhur ulama, termasuknya imam 4 mazhab, berpendapat kata boleh je dia puasa dan bolehnya dia berbuka. Mana bolehnya dia tak puasa. Dan mereka berhujah dengan firman Allah Ta'ala, "Faman syahida minkum asyhara falyasum." Maka siapa yang hadir pada waktu ketika bulan Ramadan, maka hendaklah dia puasa. "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Dan barang siapa yang ketika ketika bulan Ramadan itu dia dalam keadaan sakit ataupun ketika dia dalam keadaan musafir, maka diganti hari yang lain. Diganti puasa tu pada hari yang lain. Maka ini isyarat dalam ayat Quran dah. Isyarat daripada ayat Quran memberi kelonggaran itu. Mana bolehnya dia puasa dan bolehnya dia tidak puasa. Jadi hadis ayat Quran tu nak beritahu siapa yang hadir, mana siapa yang masuk pada bulan Ramadan, dia masih hidup, mana dia tak sampai ajal dia lagi, dia hidup pada bulan Ramadan, maka dia wajib puasa. Cuma diberi kelonggaran, barang siapa yang sakit, barang siapa yang dalam keadaan musafir, maka dia ganti hari lain lah kalau dia tinggal puasa itu. Dan dalam riwayat Muslim lagi ada sebut daripada Jabir bin Abdullah, Nabi SAW keluar masa Fatah Mekah. Ini antara yang Nabi keluar masa Fatah Mekah itu pada bulan Ramadan. Maka puasalah sampai di satu tempat, semua orang lain pun puasa juga lagi masa tu.
kemudian Nabi SAW minta bekas air. Ini waktu masa ni lepas-lepas asar. Ya. Lepas-lepas asar dah minta air. Minta air. Lalu dia pun angkat air tu tunjuk pada orang ramai. Nah. Sehingga kan semua orang di kalangan sahabat-sahabat tengoknya air tu. Ya. Maka Nabi SAW pun minum air. Minum air. Kemudian ada sahabat bagi tahu, ada setengah tu masih lagi puasa. Nabi marah. Sehingga Nabi kata, ulaika usah, ulaika usah. Orang itu orang deraka lah. Kalau dia buat dengan memang nak lawan Nabi, maka itu deraka. Maka itu seolah-olah nak beritahu, memang kena tak puasa. Kalau daripada hadis tu. Dan seperti mana riwayat Bukhari juga, dan kalau lafaz yang Muslim dia ada sebut juga, laisa minal birri as-siyam fis safar. Seperti mana lafaz itu, tidaknya kebaikan puasa ketika musafir. Dan hujah-hujah ini yang mengikut pendapat jumhur ulama ini adalah hujah-hujah yang kuat, berdasarkan hadis-hadis dan juga ayat Quran yang dibacakan tadi. Maka sini diberi kelonggaran kepada orang yang bermusafir, bolehnya dia memilih puasa ataupun dia tidak puasa. Dan masalah afdal dah kita beritahu dah tadi kan. Mana kalau kata afdal, yang utama adalah yang ikut seperti mana Nabi beritahu tadi lah. Mendapat kebaikan lah. Kebaikan kalau kita tidak puasa. Habislah saya tu. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita sambung pula lah esok.